Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Untuk hari ini, Ustazah akan buat ulang kaji bersama dengan kamu untuk bidang Al-Quran dan juga ulum. Okey, untuk Jawi, Ustazah dah pernah postkan video sebelum ini, jadi kamu boleh rujuk video Jawi video yang sebelum ni Ustazah pernah hantar. Dan untuk yang ni, ulum pun Ustazah rasa Ustazah dah buat ulang kaji dengan kamu. Okey, melalui Google Meet tapi tak habis. Jadi kita cuba masukkan di dalam video ini. Okey, jadi Ustazah harap kamu fokus dengan topik-topik yang Ustazah tekankan di dalam video ini. Sebab tajuk-tajuk ini penting kerana kemungkinan tajuk-tajuk ini akan keluar untuk soalan ujian kamu malam ini. Okey. Tajuk bahagian Al-Quran. Kita tengok tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang pertama. Untuk hukum tajwid. Untuk bahagian Al-Quran, tajuk yang akan keluar. Kemungkinan Ustazah tak kata akan betul-betul keluar. Okey. Yang penting yang kamu dah belajar ialah tajwid dulu. Kita tengok tajwid. Tajwid kamu ada satu sahaja. Okey. Tajwid. Tajwid kamu ada satu, iaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Betul tak? Tanwin. Okey. Kamu nak faham, nak bagi nampak lagi dengan lebih jelas, kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat. Okey. Yang ni muka surat 32 sehingga 34. Okey. Nun sakinah dan tanwin. Okey. Ingat dalam kepala hukum nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah. Sakinah ni tanda dia ialah sukun. Macam tu. Kadang-kadang kalau yang perkataan yang di-type dengan komputer, dia akan keluar tanda bulat macam ni. Sama sebenarnya. Ini nama sukun, ini pun nama sukun. Ini nama sakinah, yang ni pun nama sakinah. Kadang-kadang orang sebut sukun. Kadang-kadang sakinah, kadang-kadang mati. Sama saja maksud dia. Okey? Tanda yang sama. Tanwin, senang. Yang ada dua. Fathatain, kasratain, dhammatain. Selesai. Belum selesai lagi. Okey, kamu tengok hukum nun sakinah. Dia ada 5. Okey, kamu kena ingat nun sakinah ada 5. Yang pertama. Okey, yang pertama. Izhar. Izhar halqi. Yang kedua. Yang kedua. Ikhfa hakiki. Kemudian yang ketiga. Idgham. Idgham ma'al gunnah. Yang keempat. Idgham bila gunnah. Dan yang kelima ialah iqlab. Soalan tajwid kamu akan keluar sama ada yang ni ataupun yang ni ataupun yang ni ataupun yang ni ataupun yang ni. Ini 5 ni sahaja. Okey? Sebenarnya tak susah kalau kamu nak hafal. Okey? Cuma kamu mengecam sahaja. Ingat, izhar halqi ada 6. Dalam kepala siap-siap. Izhar halqi ada 6. Ikhfa hakiki ada 15. Ni paling banyak sekali. Ikhfa hakiki paling banyak. Jadi Ustazah nak sarankan. Okey, sekali lagi kita tengok dulu. Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf. Idgham bila gunnah ada 2 huruf. Iqlab paling sikit ada 1 huruf. Jadi Ustazah sarankan yang ni. Okey, yang Ustazah bulat, Ustazah tanda ni
kamu tak perlu hafal. Yang ni tak perlu hafal. Tapi syaratnya bukan yang ni saja kamu tak perlu hafal. Yang ni memang tak perlu hafal. Tapi jangan yang ni. Yang ni 1, 3, 4, 5 ni pun kamu tak hafal. Bila tak hafal yang lain, memang yang ni pun kamu tak dapatlah. Syarat untuk yang ni tak perlu hafal. Tapi yang lain 1, 3, 4 dan 5 ni kena ingat. Okey. Ingat nah? Okey. Huruf-huruf untuk izhar halqi. Kita tengok dulu izhar halqi. Senang. Izhar halqi ada 6. Satu, yang pertama ialah hamzah ataupun alif. Boleh. Dia duduk dua-dua macam ni boleh. Okey, dikira satu. Kemudian ha. Lepas tu huruf yang sama bunyi dengan dia. Ha. Kemudian yang sama bentuk dengan dia. Kha. Kamu susun macam ni, senang nak ingat. Kemudian ain. Kemudian ghain. Alif, hamzah, ha. Lepas tu bunyi yang sama dengan ha, ha. Yang sama bentuk kha, ain, ghain. Alif, hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ha satu lagi tinggal. Alif, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Tak susah nak ingat yang ni. Ikhfa hakiki tak payah ingat. Kita terus ke idgham ma'al-ghunnah. Idgham ma'al-ghunnah ada 4. Yang pertama, ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Yaumun. Yaumun. Ma'al-ghunnah, yaumun. Yaumun. Okey? Idgham bila ghunnah senang. Ada 2 sahaja. Lam dan juga ra. Iqlab lagi senang. Satu saja iaitu ba. Jadi macam mana nak ingat ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki ialah huruf yang tak ada di sini. Selain daripada huruf-huruf yang Ustazah tulis dengan pen biru ni. Okey? Ingat. Idgham ma'al ghunnah. Macam mana nak ingat? Beza dengan idgham bila ghunnah. Bila, kamu ingat bila 2. Ma'al 4. Bila lam ra. Ma'al yaumun. Yaumun. Ya waw mim nun. Ya waw mim nun. Iqlab wajib ingat. Sebab satu saja. Ba. Okey. Izhar halqi mungkin banyak sikit kamu nak kena ingat. Alif hamzah ha. Okey, ha yang sama dengan ha ialah ha. Lepas tu yang sama bentuk dengan ha, kha. Lepas tu ain. Lepas tu ghain. Okey. Senang. Okey. Ustazah bagi contoh. Okey, yang ni kena hafal nah. Jadi, terlupa nak tulis ikhfa. Ikhfa selain daripada yang tu. Okey, jadi selain daripada yang tu, huruf dia ialah ta, sa. Tulislah. Ba dah ada dekat sini. Alif dah ada dekat sini. Tak boleh dah. Alif, ba, ta, sa. Jim dah ada dekat mana? Jim. Jim. Ha ada dekat sini. Kha ada dekat sini. Jim, ha, kha, dal. Zal. Ra. Ra ada dekat sini. Zai. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Za. Ain di sini. Ghain di sini. Fa. Qaf. Kaf. Lam di sini. Mim di sini. Nun di sini. Waw. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Ya di sini. Okey.
Jadi huruf ikhfa hakiki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama dengan Ustazah tulis di sini 15. Jadi tak perlu hafal. Tulis saja macam ni. Okey? Yang penting kamu ingat 4 yang lain. Okey. Selesai untuk hukum nun sakinah dan tanwin. Okey? Okey, seterusnya ialah kefahaman surah Al-Fatihah. Okey? Kefahaman ke kamu nak Ustazah terangkan cara bacaan? Cara bacaan, okey, Ustazah teranglah yang pertama cara bacaan tadi untuk izhar. Okey, izhar halqi, cara bacaan dia ialah kamu kena baca jelas dan terang. Jelas dan terang. Contoh kalimah dia, Ustazah Ustazah cari. Okey, Ustazah bagi contoh. Wah, yan. Au. Nah. Okey. Cara nak cari dia senang saja. Kamu cari tanwin ataupun uh, nun sakinah. Okey? Mula-mula cari tanwin dulu. Ada tak tanwin di sini? Tak jumpa, kamu cari nun sakinah pula. Okey, Ustazah jumpa nun sakinah di sini. Bulatkan nun sakinah. Kemudian kamu tengok huruf selepas dia. Huruf selepas dia huruf apa ni? Huruf hamzah. Okey? Jadi yang ni ialah hukum izhar halqi. Izhar halqi dibaca dengan jelas. Kita jangan dengung langsung. Okey? Maksud jelas di sini nun sakinah ni bunyi dengan jelas. Hamzah ni pun bunyi dengan jelas. Dia jadi wayan. Wayan. Okey? Bukan wayan. Tetapkan lidah untuk sebutkan nun sakinah tu. Wayan auna. Wayan auna. Okey? Itu ialah izhar halqi. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ada 15 tadi. Okey. Yang ni ikhfa hakiki kamu kena baca dengan menyebut nun sukun dan tanwin dengan cara bacaan antara izhar dan juga idgham. Maksudnya idgham tu dengung, izhar tu jelas. Okey? Dia nak duduk tengah-tengah. Dia nak jelas pun tak, nak dengung sangat pun tak. Jadi dia sikit dengung. Sikit dengung. Okey? Contohnya kalimah dia okey, rabbihim. Okey. Cara bacaan dia. Okey, kamu nak cari macam mana? Ustazah cakap tadi sama ada cari tanwin ataupun nun sakinah dulu. Ada tak tanwin di sini? Tak ada. Tak ada, cari nun sakinah. Ustazah jumpa nun sakinah di sini. Dan selepas dia ialah huruf dal. Nampak huruf dal? Jadi, kita baca tengah-tengah. Tak jelas, tak dengung. Bunyi juga nun sukun tu. Tapi dia dengung sikit. Inda rabbihim. Inda rabbihim. Okey? Itu ikhfa hakiki. Seterusnya, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Cara bacaannya ialah idgham ma'al gunnah, cara bacaannya ialah sebutan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf selepasnya dan dibaca secara idgham berserta dengung. Okey? Nun ataupun tanwin, okey, antara dua tadi tu
kita bunyi siap-siap dekat huruf selepas dia. Okey, saya dah cari contoh. Selalunya tanwin dia akan sengit. Okey. Okey, cari ada tak nun sukun ataupun tanwin? Ada kan? Okey, tanwin dia di sini. Ni ialah tanwin. Huruf selepasnya ialah huruf waw. Jadi, dia huruf tanwin ni ataupun nun sakinah ni kita bunyi siap-siap dekat huruf kita dengungkan. Dia masuk dalam huruf selepas dia ni. Kita ready siap-siap masa kita sebut dekat kasroh tai ni. Okay, kita dah ready mulut kita untuk nak sebut huruf waw. Contoh, lahabiu, biu, bukan lahabi. Dia tak dengung tapi dia dah ready siap-siap nak sebut huruf waw. Lahabiu wa tab. Lahabiu, biu, biu wa tab. Okey, contoh lagi satu saya bagi. Okey, kalau kamu tak nampak kan. Macam mana yang dia bunyi siap-siap huruf selepas dia tu. Okey, contoh di sini ialah huruf nun sakinah. Nun yang tak ada tanda tu ialah nun sakinah. Nah, sekali lagi kata tak dok pula nun sakinah. Dia tak semestinya ada tanda sukun di atas. Kalau huruf nun yang tak berbaris, tak ada tanda apa-apa, itu ialah nun mati ataupun nun sakinah ataupun nun sukun. Okey? Jadi, kita baca, masa sebut dekat nun ni, kita ready siap-siap nak bunyi huruf ya. Mai yasha. Mai yasha. Lahabiu wa tab. Okey? Senang. Okey, seterusnya. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey. Idgham bila gunnah. Cara bacaan dia ialah kamu memasukkan sebutan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ra atau lam tanpa dengung. Kita terus sebut huruf yang selepas dia. Contoh. Okey. Okey. Nun sukun, nun yang tidak bertanda ni sama. Okey. Kemudian ada huruf ra selepas dia. Jadi, cara bacaan tadi kita masukkan siap-siap sebutan huruf lam ataupun ra ni tanpa dengung. Okey? Dengung ni selalunya dia ambil masa 2 harakat. Okey? Yang ni tak payahlah sebab kita tak perlu dengung. Jadi cara bacaan dia, masa dekat nun ni kita tak bunyi nun tapi kita bunyi huruf ra. Mir. Dia tak bunyi min. Dia tak bunyi dah nun ni. Mir. Mir. Terus. Nun ni macam seolah-olah hiasan saja. Mir rahiqin. Okey. Satu lagi saya bagi contoh huruf lam pula. Okey. Huruf lam. Walam. Yakul. Lahu. Okey. Di sini, mana nun sakinah dia? Okey, ada nun yang tidak bertanda di sini. Dan selepasnya ialah huruf lam. Okey, nun ni kita tak bunyi. Kita baca walam yakul. Terus masuk lam. Walam yakullahu. Okey, nun tak akan bunyi. Nun tu macam hiasan. Sebab kita dah ready, lidah kita siap-siap nak bunyi lam. Dia bukan, dia kata tanpa dengung tu, maksudnya bukan baca macam ni lah. Bukan baca macam ni lah. Walam yakullahu. Dengung selalunya dia ambil masa 2 harakat. Yang ni, walam yakullahu. Terus, kullahu. Bukan yakullahu.
Okey. Selesai. Idgham bila gunnah. Seterusnya, iklab. Iklab senang. Iklab tak payah tengok dah yang lain. Kamu cari je tanda mim kecil yang ada di situ. Untuk iklab, dia selalunya ada tanda mim kecil. Layung. Layung. Okey, dia ada mim kecil. Okey. Layung bazalna. Ni tanda dia. Ini nun sakinah jumpa dengan huruf ba. Atas nun tu dia mesti ada huruf mim. Okey. Cara bacaan dia ialah nun sakinah ditukar kepada mim. Diikhfakan mim dengan mengekalkan dengung pada mim. Layung. Layung. Dia tak dengung, dia tak dapat, dia tak dengung sangat. Okey? Tapi bibir tu agak-agak dia muat sehelai kertas. Layu, Ustazah tak dapat sangat. Layu bazanna. Layu bazanna. Okey? Dengung. Dengung mestilah 2 harakat. Okey, selesai untuk Al-Quran. Seterusnya kita ke bidang akidah. Okey. Akidah, Ustazah rasa Ustazah dah terang hari tu. Akidah, sunat, ab'ad dan hayat. 92 hingga 96. Okey. Apa beza sunat? Yang ni kamu boleh rujuk buku teks, muka surat 90. Sorry, tadi Ustazah sebut ibadah kan. Okey, kita pergi akidah dulu. Akidah. Akidah. Tajuk beriman kepada kitab. Muka surat 72 hingga 75. Okey. Kitab. Kitab. Okey. 72 hingga 75. Okey. Maksud kitab. Kamu kena hafal maksud kitab. Apa maksud kitab? Kitab Allah. Kitab Allah bermaksud, kitab Allah ni bermaksud apa? Kalam Allah. Kalam Allah yang diwahyukan. Yang diwahyukan. Okey. Kepada siapa? Kepada siapa ni? Kitab Allah yang diwahyukan kepada siapa? Para nabi. Ingat, kepada para nabi dan siapa? Rasulnya. Kena ingat nah. Saya tekankan di sini. Kena ingat. Yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Okey, ini maksud kitab Allah. Okey, yang kedua penting untuk tajuk ini ialah kitab. Okey, kitab yang kita pelajari ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ialah kitab Zabur. Yang kedua, kitab Taurat. Yang ketiga, Injil. Dan yang terakhir ialah Al-Quran. Okey, bila maksud kitab ni, dia cakap yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi setiap kitab ni ada nabi-nabi yang pegang kitab ni. Okey? Kamu kena ingat nama nabi tersebut. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Hafal. Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Siapa tak tahu Quran kepada siapa? Saya tak tahulah dia baca apa selama ni. Okey, ingat. Zabur Daud. Taurat Musa. Injil Isa. Senang. Injil
Mestilah Isa. I sama I. Quran, Muhammad. Zabur, macam mana nak ingat? Zabur, Daud. Taurat, Musa. Injil, Isa. Al-Quran, Muhammad. Okey. Itu yang penting. Okey. Seterusnya. Tajuk seterusnya. Okey. Ibadah. Bahagian ibadah. Okey, ibadah kamu boleh rujuk muka surat 92 hingga 96. Tajuk sunat ab'ad dan hayat. Okey, buka sekarang 92. Okey, yang penting kamu kena tahu apa itu sunat ab'ad, apa itu sunat hayat. Sunat ab'ad. Okey, tengok sunat dia ada dua. Yang pertama ab'ad. Yang kedua hayat. Okey, apa itu sunat ab'ad? Okey, sunat ab'ad. Kamu kena ingat, sunat ab'ad ni ialah amalan sunat. Amalan sunat yang amat dituntut. Yang amat dituntut. Okey, yang kedua, jika ditinggalkan, kena diganti dengan sujud sahwi. Okey, ingat, sunat ab'ad, amalan sunat yang amat. Dia ada perkataan amat. Amalan sunat yang amat dituntut. Okey, maksudnya kalau kita tinggalkan betapa dia dituntut, sehinggakan kalau kita tertinggal perlakuan sunat ab'ad itu, kita kena ganti dengan sujud sahwi. Okey, untuk sunat hayat pula, maksud dia ialah, okey, saya tulis di sini nah hayat. Amalan sunat. Sorry kat sini. Amalan sunat yang dituntut. Okey, yang tu saja. Jika ditinggalkan, tak perlu sujud sahwi. Yang ni sunat hayat ialah amalan sunat yang dituntut sahaja. Tapi sunat ab'ad, amalan sunat yang amat dituntut. Ingat, nampak beza? Bila ada perkataan amat, maksudnya dia perlu diganti dengan sujud sahwi kalau tertinggal. Okey, contoh sunat ab'ad ialah membaca doa kunut. Okey, kalau kamu solat subuh, kamu tak baca doa kunut, kamu terlupa, sebelum kamu nak bagi salam, kamu kena sujud sahwi. Okey, tapi sunat hayat, dia amalan sunat yang dituntut juga, tapi bukan amat dituntut. Okey, kalau kamu tertinggal, kamu tak perlu sujud sahwi. Contohlah amalan sunat yang dalam solat kamu, baca doa iftitah. Okey, bacaan kalau baca doa iftitah, kalau kamu terlupa nak baca, kamu terus baca Fatihah, kamu kena sujud sahwi tak? Tak perlu. Sebab dia hanyalah sunat hayat. Kalau kamu terlupa nak baca
surah dalam selepas surah Al-Fatihah tu. Tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Okey, beza dia. Ab'ad, amat dituntut. Hayat, sunat yang dituntut sahaja. Kalau ada perkataan amat, maksudnya perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, contohlah Ustazah bagi contoh dekat sini. Perlakuan sunat ab'ad. Ab'ad ni maksudnya kalau kamu tak buat yang ni, kamu kena sujud sahwi. Okey, yang pertama, duduk dan kamu baca tahiyat awal. Okey, rakaat kedua kamu lupa duduk dan juga baca tahiyat awal. So, sebelum bagi salam, kamu kena sujud sahwi dulu. Okey, tak batal. Solat tak batal sebab yang ini hanyalah sunat. Tapi kalau sunat pun, kalau kamu terlupa, kamu gantikan dengan sujud sahwi. Yang kedua, kamu membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat awal. Okey, selawat. Masa dalam bacaan tahiyat awal tu dia ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu tertinggal dekat situ. Okey, mungkin kamu baca tak habis kot tahiyat. Jadi, kamu kena sujud sahwi. Okey, yang ketiga, membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Tadi tahiyat awal selawat ke atas Nabi. Yang ni selawat ke atas keluarga Nabi. Okey, dalam tahiyat akhir. Ingat, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup takat tu untuk tahiyat awal. Dan wa ala Ali Muhammad tu kita selawat ke atas keluarga Nabi. Okey, Ali Muhammad, ahli keluarga Nabi. Okey, jadi bacaan yang tu ada pada selawat, ada pada tahiyat akhir. Seterusnya yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Kalau terlupa, kamu kena sujud sahwi. Yang kelima, kamu berdiri masa baca doa kunut. Berdiri dan juga membaca doa kunut. Dua-dua kamu kena sujud sahwi kalau terlupa. Yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW semasa doa kunut. Okey, untuk hayat, selain daripada yang kamu hafal sunat ab'ad tadi, itu ialah sunat hayat. Senang saja kamu hafal sunat ab'ad. Tak perlu hafal sunat hayat. Sebab sunat hayat banyak. Jadi, cukup kamu hafal sunat ab'ad. Jadi, yang tak ada dalam sunat ab'ad itu termasuk dalam sunat hayat. Okey, simple. Seterusnya. Itu yang penting lah. Seterusnya, tajuk bidang sirah. Okey, sirah. Kamu boleh rujuk muka surat 114 hingga 117. Okey, tajuk yang keluar Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah. Okey, Ustazah buka muka surat 114. Okey, yang ni kamu kena baca kisah masyarakat Arab jahiliah zaman dulu. Okey, masyarakat jahiliah dulu macam mana. Okey, cerita dia masyarakat Arab zaman dahulu, mereka ni yang pertama, kehidupan masyarakat jahiliah no. Kehidupan jahiliah, Arab jahiliah. Jahiliah ni sebelum Nabi mai lah. Okey, sebelum Nabi dakwah. Okey, kehidupan mereka ni masa tu yang pertama, hidup berpuak-puak. Tahu kan hidup berpuak-puak? Dia ada puak yang ni, dia ada kumpulan, dia ada grup. Okey, mereka tak berkawan semua. Dia ada grup A, B, C, D. Ni namanya hidup berpuak-puak. Hidup puak dan juga mereka ni berpecah belah. Berpecah belah lah bila hidup puak, dia ada bergaduh lah. Puak ni dia rasa dia lebih baik, puak ni pun dia rasa dia baik juga. Jadi bila tak puas hati dia akan bergaduh, dia tak sependapat, dia akan berpecah belah. Okey, lepas tu yang kedua, pergaduhan. Pergaduhan
pergaduhan dan peperangan. Dan peperangan sering tercetus. Asyik bergaduh, asyik perang. Tak perang, bergaduh. Okey? Sering tercetus. Macam mana tak tercetus? Sebab sering tercetus. Macam mana tak tercetus? Sebab hidup dalam puak-puak, jadi tak sependapat, jadi tak puas hati, bergaduh. Okey? Kemudian, tujuan sebab apa asyik bergaduh? Sebab dia suka bergaduh antara puak-puak dan juga kabilah-kabilah ni sebab berebut harta dan kuasa. Okey? Depa ni berebut harta dan kuasa. Okey, itu masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Nabi berdakwah. Okey. Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah dulu. Okey, kepercayaan dia, kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Okey, depa ni tak percaya Allah. Okey, Arab Jahiliyah pada masa itu, depa ni menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ni maksudnya sembah selain daripada Allah. Depa ni sembah berhala. Okey, mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Okey, sebab tu nampaklah patung-patung berhala banyak masa tu. Jadi depa percaya patung-patung tu adalah tempat untuk mereka mohon pertolongan. Okey, mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Okey, bukan zaman Arab Jahiliah saja percaya perkara-perkara khurafat. Zaman kita pun ada. Khurafat ni maksudnya percaya kalau buat macam ni dia akan jadi macam ni. Kalau tanam contoh kalau buat perkara ni akan menurunkan rezeki. Dia percaya benda-benda yang pelik. Okey, yang ketiga, cara hidup masyarakat Arab Jahiliah masa itu, mereka ni suka minum arak. Okey, suka minum arak. Okey, saya kena tulis dekat sini tadi. Ketiga, sembah berhala. Sembah berhala. Percaya perkara khurafat. Percaya khurafat. Okey. Kemudian, suka minum arak. Suka minum arak. Okey. Kemudian, suka judi. Lagi. Dan berbohong. Berbohong. Yang seterusnya, mereka suka tilik nasib. Tengok tangan. Oh, kalau garisan macam ni, oh nanti mati cepat. Yang ni kahwin cepat. Mereka tilik nasib. Tak tahulah zaman tu dia tilik nasib macam mana. Zaman kita pun ada juga. Tilik nasib. Tengok tangan macam ni, nanti kahwin umur 25. Macam tu tilik nasib. Okey. Mereka juga membunuh anak perempuan. Sebab apa? Sebab mereka rasa anak perempuan ni membawa malang. Okey. Akan bagi mereka malu. Bunuh anak perempuan hidup-hidup. Macam mana bunuh anak perempuan hidup-hidup? Mereka, baby lahir, mereka ambil, mereka korek lubang, mereka tanam hidup-hidup. Okey? Baby tu tak mati pun. Jadi baby tu mati dalam lubang yang digali yang telah ditanam baby tadi. Okey. Itu adalah kehidupan Arab Jahiliyah. Okey. Seterusnya, perkara yang penting ialah kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Okey. Kepribadian Nabi Muhammad. Yang pertama, kepribadian Nabi yang ni masa ni Nabi tak jadi Rasul lagi. Okey. Kepribadian Nabi. Kepribadian Nabi. Kepribadian Nabi. Yang pertama, Nabi ni seorang yang amanah. Okey. Nabi amanah. Terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Okey, jadi Nabi ni amanah ni maksudnya dia tak tipu. Dia buat tu sebab dia bayangkan Allah tengok apa yang
dia buat. Jadi dia seorang yang amanah, dia tak tipu, dia tak bohong. Okey, sampai disebabkan sifat amanah dia ni, Khadijah seorang hartawan. Okey, dia ada bisnes, dia ada dia seorang usahawan. Jadi dia minta Nabi untuk menguruskan perniagaan Khadijah. Yang kedua, Nabi ni sentiasa bercakap benar dan adil. Sentiasa cakap benar dan adil. Okey, macam mana cakap benar dan adil? Nabi tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Okey, kalau kamu ingat kisah Hajarul Aswad, macam mana kisah nak letakkan balik Hajarul Aswad tu dekat tempat dia. Okey, yang selesaikan masalah itu ialah Nabi Muhammad. Nabi seorang yang bijak dan juga adil. Sebab berebut antara kabilah-kabilah ni siapa yang layak untuk letak Hajarul Aswad tu. Jadi Nabi yang selesaikan dengan cara apa? Nabi bentangkan serban dia, Nabi letak batu tu, jadi semua puak dapat pegang dekat bucu-bucu kain tu, bucu-bucu hujung-hujung kain tu, angkat dan letakkan dekat tempat yang sepatutnya. Okey, Nabi seorang yang adil. Okey, yang ketiga, tidak suka membuang masa. Tidak suka, tak suka buang masa. Tak suka buang masa. Contoh, sejak kecil lagi hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, mengembala kambing. Nabi dari kecil lagi tugas dia ialah mengembala kambing Halimatus Sa'diyah. Yang keempat, Nabi seorang yang penyantun. Penyantun. Penyantun ni maksudnya baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Okey? Nabi ni dia meraihkanlah orang yang lebih tua, dia cakap dengan lemah lembut, dia tak bermasam muka. Kalau dia letih, kalau setengah kamu pergi kat tempat dekat shopping mall, kamu tengok seseorang tu letih, muka dia kamu boleh nampak muka yang memang malas nak layan kita. Okey, tapi Nabi ni walaupun dia akan sentiasa bermasam muka, tak kisah orang tu sakitkan hati dia ataupun tidak, semua orang dia akan layan dengan baik. Itu maksud penyantun. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Okey, masa ni Nabi dah mula berdakwah. Okey, biasalah dakwah Nabi ada secara sulit dan juga ada secara terang. Okey, bila Nabi cuba nak berdakwah secara terang, Nabi mula ditentang oleh masyarakat Mekah. Okey, tapi Nabi menghadapi situasi itu yang pertama dengan sabar dan tabah. Macam mana? Sebab apa kita kata Nabi seorang yang sabar dan tabah? Okey, kisah dia Abu Lahab. Okey, Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad. Siapa nama bapa saudara Nabi Muhammad? Abu Lahab. Kita biasa dengar Abu Talib. Tapi untuk cerita yang berkaitan dengan sifat sabar dan tabah ini ada kaitan dengan bapa saudara Nabi yang bernama Abu Lahab. Okey, Abu Lahab dan isterinya ni memang menentang, dia memang tak boleh terima langsung dakwah Nabi pada ketika itu. Okey, jadi depa dua ni punya tak puas hati Nabi berdakwah, depa memberi gelaran kepada Nabi ni seorang pendusta. Okey, pendusta ini ialah seorang pembohong, seorang yang cakap bohong. Okey, walaupun orang kata penipu, itu dia tu penipu, pendusta, dia suka menipu. Orang kata kat kita, kita boleh sabar tak? Kita akan kata balik, oh aku tak tipu pun, betul tak? Tapi Nabi seorang yang sabar dan tabah. Walaupun dia diberi gelaran pendusta, Nabi sabar. Dia tak give up pun. Okay? Dia tak patah semangat. Dia tetap teruskan dakwah baginda. Okay? Dia tetap tabah. Dia teruskan juga sebab dia tahu Allah suruh, Allah
dah minta untuk Nabi berdakwah secara terang, jadi Nabi tetap teruskan. Nabi tak give up walaupun dia dah terima kecaman. Kecaman lah kan. Okey, yang kedua, Nabi seorang yang berpendirian teguh. Berpendirian teguh. Okey, berpendirian teguh. Nabi Muhammad ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Okey, masa tu Nabi dakwah supaya masyarakat Mekah menyembah, tidak menyembah berhala, supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi ada yang menawarkan kepada Nabi, sekiranya Nabi stop berdakwah dan Nabi sembah berhala, Nabi akan diberikan harta yang banyak. Okey, jadi baginda tak terliok langsung tengok harta yang ditawarkan. Okey, baginda tetap terus meneruskan dakwah dia supaya menyembah Allah. Okey, yang ketiga, Nabi bijak merancang. Macam mana dikatakan Nabi bijak merancang? Bijak merancang ialah baginda diperintahkan Allah supaya berhijrah. Okey, berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad. Okey, ni dekat bila dah sampai tahap yang marah, Abu Jahal dah plan dah untuk membunuh Nabi Muhammad. Okey, untuk bunuh Nabi Muhammad. Jadi depa dah plan laluan Nabi Muhammad untuk ke Madinah tu. Okey, Nabi tak guna laluan yang biasa digunakan. Nabi menggunakan jalan keselamatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Contohnya lah, biasanya laluan ni, okey, ni daripada Mekah nak ke Madinah, laluan dia macam ni. Okey, tapi untuk keselamatan, Nabi bermula daripada sini. Okey, daripada Mekah. Okey, dia ambil laluan bertentangan. Selatan dia. Supaya nak confusekan Abu Jahal dan juga kawan-kawan dia yang dah merancang untuk membunuh Nabi. Okey, itulah yang penting untuk ni tajuk ini, sirah ini. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian adab. Okey, adab. Adab ni simple soalan dia, kamu boleh jawab. Adab, tajuk yang pertama, mari bersyukur. Kamu boleh rujuk muka surat 134 hingga 137. Okey, 134 hingga 137. Okey. Okey, kita tengok 134 hingga 137. Okey, syukur. Apakah maksud syukur? Syukur ni ialah cara kamu berterima kasih. Kamu kena ingat pengertian syukur. Syukur ialah berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Okey, yang ni hafal. Okey. Berterima kasih, syukur bermaksud berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah. Kita dah guna nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Okey. Seterusnya, bagaimana cara kamu bersyukur? Okey, cara kamu bersyukur ada 3. Yang pertama dengan Allah, cara bersyukur dengan manusia, cara bersyukur dengan alam sekitar. Kalau dengan Allah, cara bersyukur kamu solat fardu.
Yang kedua, kamu baca Quran. Yang ketiga, kamu qanaah dalam kehidupan. Maksudnya kamu syukur, cukup dah dengan apa yang kamu ada. Yang keempat, selalu menyebut Alhamdulillah. Yang ni kamu bersyukur dengan Allah. Kamu berterima kasih dengan Allah. Kalau berterima kasih dengan manusia pula, caranya yang pertama, kamu selalu bersedekah. Yang kedua, kamu menghargai orang lain. Yang ketiga, kamu menghindari perasaan dengki. Yang keempat, kamu membantu orang yang memerlukan. Ada 4 juga. Semua yang berkaitan dengan manusia. Seterusnya, kalau kamu berterima kasih dengan alam sekitar, yang pertama, kamu boleh menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak membazir. Ayak yang ada tu kamu tak bazir lah. Okey? Mengurangkan pencemaran. Dan yang keempat, melakukan pemeliharaan. Okey, cara melakukan pemeliharaan, kamu tanam pokok untuk mengelakkan apa? Tanah runtuh. Betul tak? Okey. Seterusnya, ilmu dituntut, adab dipelihara. Okey, ilmu dituntut, adab dipelihara. Kamu boleh rujuk muka surat 128 hingga 129. Okey, yang ni yang penting dia ialah ilmu. Okey, ilmu kamu kena tahu, ilmu ada 2 jenis. Okey, ilmu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain ni ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Okey, semua ingat yang ni semua umat Islam. Semua umat Islam. Semua kena kuasai ilmu ni. Contoh dia, solat fardu. Okey. Fardu kifayah pula ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian. Yang ni semua, fardu ain semua, yang ni sebahagian umat Islam. Contohnya, solat jenazah. Okey? Contoh kalau kamu tengok setakat ni masih ada lagi orang yang solat jenazah. Jadi kalau kamu tak kuasai yang tu, tak apa. Fardu kifayah. Sebab dia fardu kifayah. Tapi kalau setakat ni kawasan kamu tu memang tak ada siapa pun yang solat jenazah, jadi kamu yang bertanggungjawab untuk belajar cara solat jenazah. Tapi solat fardu semua kena buat. Semua kena kuasai. Sebab semua umat Islam kena buat. Okey, solat jenazah ada pilihan. Okey, kalau dah ada setengah ni buat, kita tak payah. Kalau tak ada orang buat, kita buat. Okey, itu beza ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Okey. Ustazah rasa takat tu saja yang penting untuk kita ulang kaji dan Ustazah harap kamu semua dapat faham penerangan Ustazah hari ini. Dan setakat itu saja untuk hari ini. Selamat menjawab malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.